Baik pelajar, sebelum masuk kepada tajuk yang terakhir dalam bab 8, mari kita imbas kembali sikit tentang jenis-jenis sudut yang kita dah belajar dalam bab 8 ini. 8.1 kita dah belajar sudut apa? Kita ada sudut pada garis lurus. Ingat lagi kan, ini berapa darjah? 180. Lepas tu kita belajar sudut refleks. Sudut refleks adalah di antara 180 hingga 360. Lepas tu kita belajar sudut putaran lengkap. Ini adalah 360. 8.1 inilah jenis sudut yang kita belajar pada awal 8.1. Lepas tu 8.1 kita belajar lagi sudut pelengkap. Ingat lagi tak sudut pelengkap tu jumlah kedua-dua sudut tu berapa? 90. Kalau sudut penggenap, kalau kedua-dua sudut tu penggenap, maksudnya jumlah mereka adalah 180. Lepas tu satu lagi sudut konjugat. Kalau kita diberitahu bahawa kedua-dua sudut itu adalah sudut konjugat, maksudnya jumlah mereka adalah 360. Untuk 8.2 kita belajar dua jenis sudut pada garis yang bersilang, iaitu sudut bersebelahan dengan sudut bertentang bucu. Kalau sudut bersebelahan jumlahnya adalah 180. Kalau sudut bertentang bucu, mereka adalah sama. Dan yang terakhir, kita belajar 8.3. Yang minggu lepas lah kita belajar. Bukan minggu lepas, untuk kelas 1 Amber ni semalam. So kita ada sudut sepadan, sudut selang-seli dengan sudut pedalaman. Untuk 8.3 kita semua ada kaitan dengan garis selari. Semua ini hanya boleh diaplikasikan pada garis selari sahaja. Untuk yang hari ini, kita belajar lagi dua jenis sudut, iaitu sudut dongak dan sudut tunduk. So, dua lagi sudut kita akan belajar untuk hari ini. So, untuk bab 8, ini semua sudut yang kita perlu tahu, perlu ambil tahu dan perlu tahu ciri-ciri mereka. Kalau awak sebelum ni dah mengikuti semua latihan yang saya bagi dan awak ada tonton video yang saya sediakan yang ni, saya rasa tak ada masalah untuk korang menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan garis dan sudut. Apabila awak nampak garis selari, awak kena tahu. Awak kena kaitkan dengan ketiga-tiga jenis sudut ini. Kalau awak nampak garis yang bersilang, ini untuk garis yang bersilang. Awak kena kaitkan dengan kedua-dua jenis sudut ni. Kalau awak nampak dia kata jumlah dua sudut itu adalah 90, so awak kena kaitkan dengan sudut pelengkap. Kalau jumlah kedua-dua sudut itu 360, maksudnya itu adalah sudut konjugat. Macam tu. So rasanya tak ada masalah kalau awak dah semua faham tentang ciri-ciri untuk setiap satu sudut ini, memang tak akan ada masalah untuk korang jawab semua soalan yang berkaitan dengan garis dan sudut. Boleh Mari kita belajar apakah sudut dongak dan sudut tunduk. Sebelum itu, kita baca standard pembelajaran dulu ya. Kita akan dapat mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Sekarang sebenarnya tiap hari kita duduk kat rumah, kita tengok handphone, kita tengok tab, kita baca buku, betul tak? So apabila kita baca buku, kita tengok tab, tengok handphone, kepala kita tunduk, betul? So apabila kita nak tengok langit, kita nak tengok burung, so kita akan dongak, betul? So sebenarnya setiap hari tu kita dongak, kita tunduk. Sebenarnya sudut dongak dengan sudut tunduk kita tiap hari memang muncul dalam kehidupan harian kita. So itulah sebab kita nak belajar. Kita nak tahu sudut dongak itu macam mana, sudut tunduk itu macam mana. Dan lepas itu kita boleh kenal pasti manakah satu sudut dongak, manakah satu sudut tunduk. Boleh ya? So sebelum itu kita baca pengenalan dulu. Konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Juru ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak. Rupa-rupanya nak dapatkan jarak tanah tu, dia perlu ukur sudut dulu. So antara sudut yang diukur ialah sudut dongak dan sudut tunduk.
Okay, so untuk yang tahap kita nak belajar, kita just perlu mengenal dan mewakilkan sudut dongak dengan sudut tunduk je. Kita tak perlu guna sudut ni untuk dapatkan jarak. Tak payah. Okay, ini sebagai pengenalan je. Untuk bagi tahu korang kenapa kita nak belajar sudut dongak, sudut tunduk. Mana tahu satu hari nanti salah seorang daripada korang jadi juru ukur tanah ke? Okay, kita belajar dulu ya. Jom kita tengok sama-sama. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okay, contoh yang dalam gambar rajah di bawah ni. Okay, sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Okay, so Jeffrey yang nak tengok burung itu. So, kita tengok dulu, ini adalah garis, sekejap saya guna warna mana satu, warna hitam ni ke? Okay, kita tengok di sini kita ada satu garis. Garis ini sebenarnya mewakilkan apa? Garis ini sebenarnya mewakilkan penglihatan Jeffrey terhadap burung ini. Okay, Jeffrey mau tengok burung ini. So, dia akan pandang ke atas. Dia akan dongak betul. Okay, so di manakah sudut dongak itu? Okay, sudut dongak itu sebenarnya dia berada di antara penglihatan dia. Okay, ini adalah arah penglihatan Jeffrey ke atas ni. Okay, dengan garis mengufuk ini. Garis mengufuk, apa maksud garis mengufuk? Garis mengufuk ini adalah garis yang melintang. Okay, so garis yang melintang ini sebenarnya dengan objek yang Jeffrey mau tengok ini sebenarnya berserenjang pelajar. Okay, so sudut dongak ini A berada pada Jeffrey di sini. Okay, sesiapa yang lukis sudut A, okay, iaitu sudut dongak di pada burung. Salah pelajar. Okay, sebab dikata dari penglihatan dari penglihatan Jeffrey. Maksudnya sudut itu wajib berada pada Jeffrey. Boleh pelajar? Okay, sama juga untuk yang seterusnya. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Okay, so kita tengok yang bawah ni. Okay, sudut B ialah sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. Okay, Kim yang nak tengok kucing itu. So, kita buat satu garis mewakilkan penglihatan Kim kepada kucing. So, Kim nak tengok kucing, dia akan tunduk. So, ini arah penglihatan dia. Okay, so ingat, untuk sudut tunduk sama juga. Okay, dia adalah di antara garis yang penglihatan ini. Okay, dengan garis mengufuk ini. Ingat garis mengufuk ini apabila nak sampai kepada kucing yang dia nak tengok tu, kita akan menghala ke bawah. Okay, di sini 90 darjah. So, di sinilah sudut tunduk. Okay, sebab dia turunkan kepala dia. Okay, dia tunduk kepala dia. Okay, so sudut itu berada pada Kim sebab dia kata dari penglihatan Kim. Ini yang kita kena tengok betul-betul. Okay, so saya bagi satu contoh yang ringkas sikit, yang senang sikit. Katakan, tereng, ini orangnya. Sorry, hodoh tapi tak apa. Asalkan korang faham. Okay, orang ni dia hihi, dia tengah senyum. Okay, katakan dia nak tengok awan ke atas langit. Okay, lepas tu dia nak tengok, katakan dia nak tengok bunga. Okay, di aras bawah ya. Okay, so sekarang kita nak cari, okay, sudut tunduk dulu lah. Sudut tunduk bunga. Okay, dari penglihatan. Siapa nama dia ni? Abby. Ini Abby. Nama dia Abby. Okay, so sekarang kita nak cari sudut tunduk. Okay, bunga tu dari penglihatan Abby. So, bagaimana kita nak buat? First, kita buat satu garis. Saya guna ni. Okay, dari mata dia lah. Okay, nak menunjukkan penglihatan Abby kepada bunga ni. Okay, so ini dia punya garis. Okay, lepas tu jangan lupa. Okay, kalau kita nak dapatkan yang sudut yang mengufuk. Kalau kita nak dapatkan sudut tunduk itu, first, sudut ini mesti berada di antara garisan yang arah penglihatan tu dengan garis yang mengufuk. So, kita kena cuba lukis satu garis yang melintang dari Abby. Bukan dari bunga pelajar, dari Abby sebab dari penglihatan Abby.
So daripada AB, sini dapat tak saya buat satu garis yang melintang? Tak dapat. So yang saya dapat buat garis melintang di sini. Tadang. Garis yang melintang ni apabila dia dah jumpa bunga, dia akan turun. So ini 90 darjah. So sudut tunduk di sini. Ini dia sudut tunduk, saya wakilkan dengan B. So ini adalah sudut tunduk bunga dari penglihatan AB. Itu maksud dia. Boleh Okay, sekarang kalau katakan dia nak tengok awan pula. Okay, macam mana dia nak tengok awan? So, dia akan angkat sikit kepala dia, betul? Okay, so sekarang saya guna warna purple. Okay, dia nak tengok awan. So, sekarang mata dia akan tengok ke atas. Katakan ini awan dia. Katakan memang ini awan dia pun. Okay, tapi sebab lukisan saya ni buruk sikit, kita apa? Kita buat yang je. Okay? So, ini adalah arah penglihatan AB terhadap awan tu. Dia nak tengok awan. So, dia akan tengok ke atas. Okay, sekarang kita kena lukis satu garis yang mengufuk dari AB. Ingat, dari penglihatan AB. So, kita wajib buat satu garis yang mengufuk dari AB. Bukan dari awan, dari AB. So, dari AB, kita buat satu garis mengufuk. Kalau di atas ni, dapat ke kita buat yang mengufuk? Tak dapat ya. So, kita buat kat bawah je. So, ini dia garis mengufuk. Deng, 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 deng. Apabila dia nak jumpa awan, dia stop. Lepas tu, dia naik ke atas. Ini dia. Ini titik lah awan tu. So, katakan dia nak tengok bahagian awan di sini. Ini dia nak tengok bahagian bunga di sini. Okay, kita perlu buat satu titik untuk kita tahu mata dia tu tengok mana sebenarnya. Okay, kita agak-agak je lah. Okay, so di sini mesti berserenjang. Okay, dan di manakah sudut dongak awan? Okay, dari penglihatan AB. So, mesti sudut itu berada pada AB. So, dia tak boleh berada di awan, pelajar. Sudut itu mesti berada pada AB. Sebab dia kata dari penglihatan AB. So, A ini adalah sudut dongak. Itu saja. Tak susah kan? So, first, kita lukis arah penglihatan dia dulu. Lepas tu, kita fikir satu cara untuk buat garis mengufuk. Kalau buat kat bahagian atas ni, susah nak buat garis mengufuk, kita tak payah buat. Kita buat kat bawah. So, ini dia punya jawapan. Okay? Boleh senang ya? So, untuk contoh 14, jom kita tengok sama-sama. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Okay, maksudnya kedua-dua buah bangunan ini mereka berada pada tanah rata yang sama ya. Lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Soalan ini sangat penting di sini. Awak kena baca betul-betul. Sudut dongak Umi dari Devi. Maksudnya Devi tengok Umi ke Umi tengok Devi? Dari Devi. Maksudnya Devi yang nak tengok Umi. So, Devi mau tengok Umi? Ini dia. Devi mau tengok Umi. So, sekarang kita buat satu garis yang arah penglihatan Devi kepada Umi. Okay, Umi di atas, Devi di bawah kan? Okay, so sekarang kita perlu dapatkan sudut A yang mewakili sudut dongak. So, first, lepas dah buat arah penglihatan, kita kena buat satu garis mengufuk. So, mengufuk hanya boleh dibuat daripada Devi ya, sebab dari Devi. Jangan lupa. Okay, lepas tu ini dia. Deng, deng, deng. So, sudut itu berada pada Umi ke berada pada Devi? Dari Devi. So, sudut itu sepatutnya berada pada Devi sini. So, ini dia sudut A. Boleh ya pelajar? Okay, untuk soalan B pula, kita perlu lukis dan labelkan sudut B yang mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Sudut tunduk Devi dari Umi. So, Umi mau tengok Devi. Okay, so sekarang kita buat satu garis dari Umi ke Devi. Ini Umi mau tengok Devi. Okay. So, di sini kita perlu lukis garis yang mengufuk dari Umi. Sebab soalan bagi tahu dari Umi. So, garis mengufuk tu kita wajib lukis dari Umi. So, di bawah sini kita susah nak lukis apa yang mengufuk. So, ini je yang dapat lukis. So, sini jawapannya. Tadang. So, ini dia yang berserenjang. Okay, lepas tu
sudut itu berada pada siapa? Pada Umi, sebab dari Umi. So, ini adalah sudut tunduk. Ini kita namakan sebagai sudut B. Senang kan? Itu sahaja. First, lukis satu garis mewakilkan arah penglihatan. Okay, lepas tu fikir satu cara untuk lukis satu garis yang mengufuk. Okay, dari orang yang kena baca soalan lah. Dia kata dari siapa? So, garisan mengufuk tu kena lukis daripada orang tu. Okay, boleh ya? So, untuk soalan 8.3i, saya harap korang boleh cuba menjawab. Yang ini senang. Awak ikut je macam apa yang cikgu tunjuk pada contoh 14 tadi. Okay? Boleh ya pelajar? So, masa awak buat latihan ini, tak payah lukis. Awak just buat macam ni je. Awak boleh buat macam ni. Okay, awak buat titik je untuk mewakili just ni. Lepas tu titik ini mewakili kapal terbang. Awak tak payah lukis. Lepas tu titik ini mewakili batu. Itu je awak buat macam ni. Lepas tu awak bolehlah buat yang macam tadi atas saya buat tu. Okay, awak boleh combine dalam satu ni, tak apa. Awak terus buat kedua-dua sudut dongak dengan sudut tunduk pada dalam satu tempat yang ni pun boleh. Tak kisah. Kalau awak nak buat 2 kali, tak apa. Nak buat 2 kali macam cikgu buat yang ni pun tak apa. Boleh je. Okay, tak kisah. Awak nak buat dekat satu tempat yang macam tadi cikgu tunjuk contoh ni kan. Tengok, saya buat kat satu tempat. Nampak? Saya buat sama-sama pada satu rajah yang sama. Pun boleh. Okay? Depends pada awak. Awak nak buat yang macam mana. Okay? Boleh ya pelajar? So, ini adalah sudut dongak dengan sudut tunduk. Okay? So, saya harap korang boleh siapkan latih diri 8.3i pada muka surat 194 dalam buku teks awak. Selamat menjawab.